Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di dalam video ini saya akan bercakap tentang kuantiti yang dikenali sebagai voltan ulang-alik. Istilah Inggeris bagi voltan ulang-alik ialah alternating current voltage. Istilah alternating current voltage ini jika diterjemahkan secara hurufiah ke dalam bahasa Melayu menjadi voltan arus ulang-alik. Memang agak pelik bunyinya, tetapi kejanggalan ini sudah diterima sekian lama sehingga ia tidak lagi kedengaran janggal. Bagaimanapun, ia lazim disebut sebagai AC voltage sahaja. Di dalam bahasa Melayu, kita ringkaskan sahaja sebutannya kepada voltan ulang-alik tanpa menggunakan perkataan arus. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan voltan ulang-alik? Berdasarkan ciri fizikal yang dipaparkannya, voltan ulang-alik adalah voltan yang mana apabila ia diukur menggunakan sebuah voltmeter DC, jarum voltmeter berkenaan akan berayun secara berselang-seli ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri titik sifarnya seperti yang dapat dilihat di dalam keratan video ini. Dari pengalaman saya mengajar pelajar cara melakukan analisis litar arus ulang-alik, saya dapati wujud satu kesalahpahaman di pihak pelajar tentang voltan ulang-alik ini yang membantutkan cubaan mereka untuk memahami litar arus ulang-alik dan juga kaedah pengiraannya. Kesalahpahaman ini adalah dari segi keperluan meletakkan tanda campur tolak pada simbol sumber voltan ulang-alik. Jadi, di sini saya akan bercakap tentang keperluan meletakkan tanda campur tolak pada simbol voltan ulang-alik dan cara melakukannya dengan betul. Tuan juga mungkin bertanya, perlukah kita letakkan tanda campur tolak pada simbol skematik sebuah sumber voltan arus ulang-alik? Jawapan saya adalah amat perlu sekali, terutama jika kita ingin menganalisa cara kerja sesebuah litar arus ulang-alik itu secara matematik. Mungkin ada yang akan berkata, bukankah polariti pada kedua-dua terminal sumber voltan ulang-alik itu berubah-ubah setiap ketika? Jawapan saya kepada soalan ini adalah, ya, tuan betul tentang perkara itu. Polariti kedua-dua terminal sumber voltan ulang-alik itu memang berubah-ubah setiap ketika. Tetapi tuan perlu faham, tanda campur dan tolak itu bukan merujuk kepada polariti semasa voltan ulang-alik itu seperti yang tuan sangka. Betul ke ni? Tuan mungkin berkata, selama ini okey aja saya buat kiraan tanpa perlu meletakkan tanda campur tolak pada simbol skematik sumber voltan AC. Dapat A pula lagi masa test. Memang perlu tuan kalau nak buat analisis menggunakan matematik. Kalau penerangan secara hayun-hayun tangan di udara memang tak perlulah dan caranya pun tak betul. Sebenarnya, jika kita tidak meletakkan tanda campur tolak pada sesuatu sumber voltan ulang-alik ataupun pada sesuatu susut voltan ulang-alik, kita sebenarnya tidak dapat menggunakan hukum Ohm dan juga kedua-dua hukum Kirchhoff itu untuk melakukan analisis litar. Dengan itu, persamaan-persamaan voltan yang dituliskan itu sebenarnya dipetik dari angin sahaja dan bukan diterbitkan menggunakan hukum-hukum Ohm dan Kirchhoff seperti yang didakwa. Jadi, bagaimana caranya meletakkan tanda campur tolak pada simbol skematik voltan ulang-alik? Adakah begini caranya, di mana kita mesti sentiasa letakkan tanda positif di sebelah atas simbol dan tanda negatif di sebelah bawahnya? Atau adakah kita perlu sentiasa meletakkan tanda negatif di sebelah atas simbol dan tanda positif di sebelah bawahnya? Untuk menjawab soalan ini, misalkan kita diberikan satu penjana voltan ulang-alik yang mempunyai frekuensi teramat rendah iaitu sekitar 0.1 Hz sehingga perubahan voltan terminalnya pada setiap detik dapat dijejaki oleh sebuah voltmeter DC. Dan misalkan kita pasangkan sebuah voltmeter DC yang kita namakan voltmeter 1 kepada penjana voltan ulang-alik tersebut secara yang ditunjukkan di dalam gambar rajah pada skrin, di mana wayar merah voltmeter iaitu wayar positifnya disambungkan kepada terminal A penjana dan wayar hitamnya iaitu wayar negatifnya pula disambungkan kepada terminal B penjana.
Seterusnya, misalkan kita juga pasangkan sebuah lagi voltmeter DC yang kita namakan voltmeter 2 secara yang ditunjukkan di dalam rajah pada skrin, di mana wayar merahnya disambungkan kepada terminal B penjana, manakala wayar hitamnya disambungkan pula kepada terminal A penjana. Seperti yang dapat dilihat dari keratan video yang ditunjukkan di skrin, jarum penunjuk masing-masing voltmeter terpesong secara berlawanan arah antara satu sama lain apabila mereka sedang mengukur voltan ulang-alik yang sama. Ketika jarum penunjuk voltmeter 1 sedang memesong ke arah kanan, kita dapati jarum penunjuk voltmeter 2 memesong ke arah kiri. Dan sebaliknya, ketika jarum penunjuk voltmeter 1 memesong ke arah negatif, jarum penunjuk voltmeter 2 pula memesong ke arah positif. Dan begitulah bagi separuh kitar yang seterusnya. Jarum-jarum penunjuk ini terpesong secara berlawanan arah disebabkan cara wayar positif dan wayar negatif mereka telah disambungkan kepada penjana voltan ulang-alik tersebut. Seterusnya, dengan melihat pada ragam pesongan jarum voltmeter 1 berbanding masa T, kita boleh tuliskan voltan terminal yang dibacanya berubah secara rangka V1T bersamaan Vm sin omega T, di mana Vm adalah amplitude voltan V1T, manakala omega adalah frekuensi sudut voltan berkenaan. Sebaliknya, dengan melihat pada ragam pesongan jarum voltmeter 2 berbandingan masa T, kita boleh tuliskan voltan terminal yang dibacanya berubah secara rangkap V2T bersamaan dengan negatif Vm sin omega T, di mana Vm adalah amplitude voltan V2T manakala omega adalah frekuensi sudutnya. Soalannya di sini adalah rangkap yang mana satukah yang patut digunakan bagi menyatakan ragam perubahan voltan penjana berbanding masa T? Adakah rangkap voltan V1T ataupun rangkap voltan V2T? Jawapan yang betulnya adalah mana-mana rangkap pun boleh digunakan dengan syarat cara sambungan voltmeter yang digunakan untuk mengukurnya juga dinyatakan pada simbol skematik penjana voltan ulang-alik tersebut. Jika kita pilih untuk menggunakan bacaan voltmeter 1 bagi tujuan pelabelan, maka kita perlu nyatakan cara mana voltmeter 1 telah disambungkan kepada penjana sehingga ia memaparkan ragam perubahan voltan berbentuk V1T bersamaan Vm sin omega T. Iaitu kita perlu tandakan di mana wayar-wayar positif dan wayar negatif voltmeter 1 telah disambungkan kepada penjana sehingga menampakkan ragam perubahan voltan berbentuk V1T bersamaan sin omega T. Sebaliknya, jika kita pilih untuk menggunakan bacaan voltmeter 2 bagi tujuan pelabelan, maka kita perlu nyatakan cara mana voltmeter 2 telah disambungkan kepada penjana sehingga ia memaparkan ragam perubahan berbentuk V2T bersamaan negatif Vm sin omega T. Iaitu kita perlu tandakan di mana wayar-wayar positif dan wayar-wayar negatif voltmeter 2 telah disambungkan kepada penjana sehingga menampakkan ragam perubahan voltan berbentuk V2T bersamaan dengan negatif Vm sin omega T. Akhir kata, insya-Allah setelah menonton video ini sepenuhnya, saya harap anda sekarang telah dapat memahami konsep voltan ulang-alik dengan lebih baik. Dengan memahami peranan tanda campur dan tolak pada simbol skematik sebuah voltmeter ulang-alik dengan betul, anda sekarang mempunyai kefahaman yang betul bagi membolehkan hukum Ohm dan kedua-dua hukum voltan dan arus Kirchhoff digunakan secara betul di dalam analisis litar arus ulang-alik. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di video yang lain.